Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir 'alaika yassir rabbi tamimil khair. Nawaitu i'tikaf fi hadha sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Kemudian kita kekal di dalam surau ini untuk mendengarkan sedikit perkongsian, moga-moga mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat insya-Allah. Kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab yang diberikan nama Ar-Rahiqul Maktum, yang menceritakan berkaitan dengan perjalanan hidup seorang manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tempoh perjalanan sirah mengambil masa 63 tahun. Kerana itu adalah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi duduk kekal di Mekah selama 53 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan tinggal di Madinah selama 10 tahun hinggalah Nabi berusia 63 tahun. Itu secara ringkas berkaitan dengan perjalanan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang dahulu, kita dah lihat bagaimana Quraisy menghantar 2 orang wakil untuk pergi berjumpa dengan Raja Habsyah. Raja Habsyah iaitu Raja Ashamah bin Abjar, di mana 2 orang wakil ini datang ke Habsyah untuk bagi tahu bahawa sesungguhnya, wahai tuanku, ada ramai orang-orang Mekah yang datang berlindung di negara tuanku ini merupakan orang-orang yang tidak cerdik. Mereka menyembah satu Tuhan, bukan agama tuanku ataupun bukan agama hamba. Maksudnya dia bagi tahu dekat Raja Najasyi bahawa sesungguhnya orang yang datang ke Mekah ni menyembah Tuhan yang lain, Tuhan yang baru, dan mereka ini adalah orang-orang yang bersalah di negara kami, dan kami nak minta tuanku untuk pulangkan balik mereka semula untuk kami bawa pulang ke Mekah. Raja Najasyi ini yang adil ini, dia tak akan dengar sebelah pihak sahaja. Dia jemput orang-orang Islam yang datang berlindung di negara Raja Najasyi ini. Apa yang dia kata, dia nak dengar apa jawapan daripada orang-orang Islam yang datang berlindung di negara Raja Najasyi ini. Wakil orang Islam pada ketika itu Ja'far bin Abu Talib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang berhujah di hadapan Raja Ashamah bin Abjar ini. Apa yang berlaku, Ja'far bin Abu Talib ini bagi tahu bahawa sesungguhnya dahulu kami makan bangkai, kami menyembah batu dan bata, kami menzalimi orang, kami tipu dalam perniagaan kami.
kami sakiti orang-orang yang susah, dan yang kaya bertambah kaya, yang miskin akan terus kekal dengan kemiskinan dia. Maka datang seorang lelaki yang kami kenal, dia ini daripada kecil, dialah yang mengajarkan kami kepada menyembah Tuhan yang satu. Jangan menzalimi orang, tinggalkan sembahan berhala, bantu orang yang susah, jangan tipu dalam perniagaan. Maka tuanku, kehidupan kami lebih baik selepas itu. Tiba-tiba mereka inilah yang mengganggu kami, menangkap kami, menyiksa kami. Ada yang sebahagiannya dibunuh. Mereka menyuruh kami supaya kembali kepada agama dan ajaran yang asal. Kemudian Raja Ashamah bin Abjar itu tanya kepada mereka, ada tak ayat-ayat yang diajarkan oleh Rasul kamu yang datang daripada Tuhan kamu? Maka bijaknya Ja'far bin Abu Talib ini, dia membacakan surah Maryam. Bijaknya kata, sebab apa? Raja Najasyi ini dia Nasrani. Bila dia Nasrani, bila bacakan surah Maryam ini, sangatlah dekat peristiwa tersebut dalam diri raja tersebut. Maka raja itu menangis dengan apa yang diceritakan oleh Ja'far bin Abu Talib. Maka raja itu kata, sesungguhnya agama beta dan agama mereka ini adalah sama, datang daripada sumber yang satu. Maksud sumber yang satu. Kemudian baliklah dua orang wakil Quraisy tersebut ke Mekah. Selesai. Hari ini kita akan sambung bagaimana kehidupan orang-orang Islam dan juga Rasulullah SAW di Mekah, dan kita akan lihat juga pengislaman siapa dia, bapa saudara Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Apa yang berlaku di Mekah? Selesai orang-orang Islam sebahagiannya, dalam riwayat bagi tahu tak sampai 100 orang, mereka ini pergi berlindung di Habsyah. Sebahagiannya orang-orang Islam yang berada di Mekah yang merahsiakan keislaman mereka bersama dengan Rasulullah SAW. Apa yang mereka buat? Quraisy membawa seorang satu pemuda, yang mana pemuda ini, dia ini remaja, tampan pun dia ada, bijak pun ada dekat dia, gagah pun ada pada dia. Quraisy bawa mereka ni, siapa dia? Dia adalah Amarah bin Al-Walid bin Mughirah, adik kepada Khalid Al-Walid. Dia bawa pemuda ni berjumpa dengan Abu Talib. Dia kata apa? Wahai Abu Talib, ini ada seorang pemuda. Dia ni bijak, dia ini gagah, dan dia ini terkenal di Mekah sebagai seorang pemuda yang cukup sifat dia baik, apa semua akhlak dia. Kata mereka, wahai Abu Talib, ambillah dia ini untuk dijadikan anak angkat kamu, dan juga ambillah manfaat daripada kelebihan yang ada kepada pemuda ini, iaitu Amarah bin Al-Walid bin Mughirah, dan berikan Muhammad kepada kami. Nampak tuan? Dia buat tawaran yang hukum akal pun kata mustahil akan berlaku, mustahil akan dipersetujui oleh mana-mana orang. Kata Abu Talib, kamu memberikan anak kamu untuk dipelihara, bahkan aku menyerahkan anak aku untuk dibunuh. Sesungguhnya ini adalah satu tawaran yang tidak masuk akal. Tuan-tuan, mana boleh digantikan. Contohlah kita ada anak kita ni kurang bijak UPSR ke, PMR ke, sekarang tak ada dah PMR, SPM ke, keputusan pun tak ada. Tiba-tiba datang orang nak ambil budak ni dia ni bagus, semuanya 5A, 10A, tukar dengan anak kita. Mana kita nak kata, walaupun anak kita itu tak berapa bagus
tak berapa pandai, tapi untuk nak ditukarkan mustahil. Walaupun tak bunuh pun sekalipun, tukar dia. Kita sebagai ibu dan bapa yang melahirkan dia, mustahil kita akan bersetuju dengan tawaran itu. Nampak, Quraisy dekat sini pun tak berapa bijak. Dia bagi seorang pemuda yang lebih bagus, yang hebat, nak ditukarkan dengan Rasulullah SAW. Maka tawaran ini adalah tawaran yang sangat tidak masuk akal dan tidak disetujui oleh Abu Talib. Nampak kan? Mereka cuba macam-macam cara. Seawal tahun pertama Rasulullah SAW menjadi Rasul, 3 tahun Nabi dakwah secara terbuka. Dalam tempoh itulah hari-hari, tuan-tuan, hari-hari kerajaan Mekah, pimpinan Quraisy ini memikirkan bagaimana nak memadamkan dakwah Nabi. Secara diplomasi pun dah buat, berbincang dengan Muhammad, tawar macam-macam, semua Nabi tolak. Sampailah satu tahap mereka menyeksa orang-orang mu'alaf baru yang baru masuk Islam di kalangan hamba. Kemudian Rasulullah SAW tengok dalam keadaan begitu sangatlah berbahaya. Orang Islam tak ramai. Kemudian sebahagiannya diseksa, ada yang mati syahid, dibunuh, antaranya keluarga Sumayyah. Kemudian Rasulullah mencadangkan untuk berlindung pergi ke satu negara itu mereka ada raja yang adil, berlindung dari sana. Bukan setakat itu saja, kemudian di Mekah sendiri mereka merancang apa cara untuk nak padamkan dakwah Rasulullah SAW. Kemudian mereka mencadangkan untuk dibunuh Rasulullah SAW ini, tuan-tuan. Ini peristiwa rancangan membunuh Nabi ini banyak kali episod dia. Maksudnya banyak scene dia, babak-babak dia di dalam sirah Rasulullah SAW. Kemuncaknya apabila kita akan lihat nanti peristiwa apabila Rasulullah SAW berhijrah nanti, peristiwa cubaan untuk membunuh Nabi. Antaranya, tuan-tuan, siapa dia? Dia adalah Utaibah bin Abu Lahab, anak kepada Abu Lahab. Utaibah bin Abu Lahab, satu hari, tuan-tuan, dia datang kepada Rasulullah SAW, datang dekat kepada Nabi, jerit di depan muka Nabi, "Aku tak percaya Al-Quran." Dicekak leher Nabi, koyakkan baju Nabi, dia ludah wajah Nabi, tetapi ludah itu tidak terkena kepada wajah Rasulullah SAW. Kita kalau setakat tak suka dengan orang tu, tuan-tuan, kita ada pergi depan muka dia. Kita ada ke tak setuju dengan dia ke, kita pergi depan muka dia, kita jerit, "Aku tak suka dengan keputusan kau, apa yang kau buat." Kita tak sampai tahap juga. Kita paling kuat pun kita update status kita, WhatsApp kita. Contohnya apa? Dia je seorang yang makan garam, orang lain tak makan garam, dia je banyak pengalaman. Contoh kita punya, setakat kita tak puas hati, itu je yang kita buat. Kita tak sampai macam Utaibah ni datang betul-betul di depan muka Rasulullah, jerit kepada Nabi bahawa dia tak suka pada Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Muhammad. Bukan sahaja jerit, dia cekak, dia koyakkan baju Nabi dan ludah kepada muka Nabi, tapi ludah itu tidak terkena kepada wajah Rasulullah SAW. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Nabi mengangkat doa. Nabi angkat doa, Nabi kata, "Ya Allah, lepaskan anjing-anjingmu ke atasnya." Banyak episod, tuan-tuan, Rasulullah SAW kena dengan orang-orang musyrikin Mekah, dengan pimpinan-pimpinan Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi Rasulullah SAW kadang biarkan saja. Dalam keadaan ini Rasulullah mengangkat tangan, berdoa kepada Allah. Utaibah dengar ucapan yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Senyap Utaibah, dia lepaskan Nabi dan dia berlalu sahaja. Penduduk Mekah tahu bahawa bila Muhammad bercakap, Muhammad tidak berbohong. Sebelum menjadi Rasul lagi, Muhammad tidak berbohong. Apabila Muhammad bercakap, itu adalah perkataan, ucapan yang benar.
daripada Muhammad. Mesti jadi. Satu hari tuan-tuan, Utaibah ni dia ada perjalanan ke Syria. Dia nak pergi ke Syria. Dia teringat bahawa Nabi pernah cakap begini dengan dia. Apa yang berlaku? Dia upah pemuda-pemuda, pahlawan-pahlawan Mekah yang hebat untuk jadi bodyguard keliling dia sepanjang perjalanan dia nak ke Syria. Dalam perjalanan sampai di pertengahan jalan, tiba-tiba tuan-tuan datang seekor singa yang lompat di tengah-tengah kawalan yang dibuat oleh panglima-panglima Mekah tadi, terus terkam Utaibah, mati Utaibah. Sama tuan-tuan macam peristiwa Rasulullah doakan kepada 5 orang. Kalau tuan-tuan perasan, kita pernah cerita berkaitan dengan Rasulullah SAW pernah solat di hadapan Kaabah. Tiba-tiba diletakkan najis janin unta yang telah pun busuk. Nabi selesai solat dan sebagainya, dibersihkan oleh anak Rasulullah, Fatimah. Nabi bangun, Nabi datang kepada mereka, di hadapan mereka. Nabi sebut nama mereka satu persatu, bahawa mereka semua ini akan dibunuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelima-lima itu tuan-tuan mati dalam peperangan Badar. Semua 5 tu mati dalam peperangan Badar. Semakin seseorang itu dekat dengan Allah, semakin mustajab dan tajam doa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bila kita dengar Nabi berdoa ni tuan-tuan, bukan semuanya Nabi doa. Maksudnya ada di sikit, ya Allah telanlah manusia ni, bumi pun terbuka telan. Ya Allah panahlah dia, ya Allah panah. Bukan begitu tuan-tuan. Bila kita dengar Nabi berdoa, kita kata, jangan kita kata, kenapa Nabi tak doakan kepada kemenangan Islam dan sebagainya. Kita tengok nanti ada satu peristiwa di mana Rasulullah SAW didatangi oleh seorang. Kali ini nama dia adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Tuan-tuan, Uqbah bin Abi Mu'ayth ini datang waktu Rasulullah SAW tengah solat. Waktu Rasulullah SAW solat, apa yang dibuat tuan-tuan? Dia pergi pijak leher Rasulullah SAW sehingga menyebabkan mata Rasulullah hampir terjojol. Maksudnya, tuan-tuan, kita baru baca 2, 1 pun tak pernah kena kat kita lagi. Kita dengar ujian yang Rasulullah SAW terima hari-hari, minggu-minggu ini tuan-tuan, 1 pun belum pernah kena dekat kita lagi ujian ini. Kita solat pernah ke ada orang datang pergi pijak kita, pergi pijak leher kita? Belum pernah lagi tuan-tuan dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW diuji dalam keadaan sebegitu. Siapa dia? Dia adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Yang ini Nabi tak berdoa. Selesai apa semua yang berlaku, dia tak berdoa. Bukan semuanya Nabi doakan. Nabi doakan. Siapa Uqbah bin Abi Mu'ayth ini tuan-tuan? Dia ini sebelum Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul, dia adalah kawan baik Rasulullah. Nabi pergi rumah dia, dia pergi rumah Nabi. Dia pernah makan rumah Nabi, Nabi pernah makan rumah dia. Kemudian bila Nabi menjadi Rasul, Nabi dipinggirkan, orang semua menjauhi Nabi, dia pun sama ikut begitu tuan-tuan. Maksudnya apa? Maksudnya dulu berjumpa, bila Muhammad ini dipinggirkan, dah tak jumpa dah. Telefon pun tak, tanya khabar pun tak. Mula meninggalkan Rasulullah secara perlahan-perlahan. Siapa dia? Uqbah bin Abi Mu'ayth. Salah pilih kawan tuan-tuan. Kalaulah dia bersama dengan Rasulullah SAW dan memilih Islam, itu adalah lebih baik untuk Uqbah bin Abi Mu'ayth. Sehingga Allah turunkan satu ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kalaulah dulu dekat dunia aku tak pilih kawan itu. Tuan-tuan, ayat ini merujuk kepada apa yang akan diucapkan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Sebab apa? Sebab salah pilih kawan. Kalaulah aku tak pilih
orang tu, kalau aku tak ikut orang tu, mungkin hari ini aku selamat. Dekat mana tuan-tuan? Dekat padang mahsyar nanti. Uqbah bin Abi Mu'id ditinggalkan Rasulullah SAW dan memilih kawan, antaranya Umayyah bin Khalaf dan juga pimpinan Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kau, Uqbah, kalau kau tak ikut kami, kau ikut Muhammad, dah tak boleh dah lepak dengan kami, dah tak boleh nak duduk sekali, dah tak boleh nak suka-suka dengan kami. Sampai kan Uqbah bin Abi Mu'id ini, dia meninggalkan Rasulullah SAW, dan dalam peristiwa yang meletakkan janin unta yang busuk tu, itu pun adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Apabila pimpinan Quraisy ni kata apa? Uqbah bukan kawan ke dengan Muhammad dulu? Kawan baik kan? Kalau betul kau dah tak kawan dengan Muhammad, aku cabar kau pergi letak tu janin unta betina yang busuk itu dekat Muhammad waktu dia tengah sujud. Tuan-tuan, Uqbah bin Abi Mu'id tu buat tak? Buat, tuan-tuan. Dia pergi buat benda tu. Dia pergi buat benda tu, dan juga tak cukup dengan itu, tuan-tuan. Peristiwa yang kali ini, dia pergi pijak leher Rasulullah SAW waktu Nabi tengah sujud. Dan yang ini Nabi SAW tak doakan. Kemudian Abu Jahal berucap di hadapan penduduk-penduduk Mekah di Bukit Sofa. Dia kata, hari ini aku nak hempas kepala Muhammad dengan batu yang besar waktu dia tengah solat nanti. Maka Abu Jahal ini tunggu. Abu Jahal ini tunggu. Ini adalah cubaan pertama, tuan-tuan, Abu Jahal dalam membunuh Rasulullah SAW. Cubaan pertama dia. Apabila Nabi betul-betul solat, dia datang ambil batu yang besar. Batu yang besar, tuan-tuan, batu ni kalau 20 kilo pun kita hempas kat kepala, mati. Dengan izin Allah, mati dia, tuan-tuan. Kalau kita hempaskan ke bahagian kepala dengan kecederaan dan sebagainya, boleh mati. Abu Jahal ni bawa batu ni, dia datang dekat dengan Muhammad. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Tiba-tiba, sekira-kira dia boleh menghempaskan batu itu, tiba-tiba dia menggigil, pucat, dan dia melepaskan batu dekat tepi dan dia lari, tuan-tuan. Dia lari. Apa yang berlaku? Orang-orang pimpinan Mekah ni yang duduk dekat bilik mesyuarat ni tanyalah, nak tunggu apa jawapan Abu Jahal ni. Maka Abu Jahal kata, aku tidak pun melakukan perbuatan tersebut kerana aku melihat di sisi Muhammad ada seekor unta yang besar dan mempunyai yang taring yang ingin menerkam aku. Ini antara peristiwa yang berlaku di Mekah. Boleh jadi ini adalah mukjizat daripada Rasulullah SAW. Kata Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini siapa? Dia adalah tabi'in. Dia pernah tanya kepada sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr bin As. Dia tanya, apakah perkara yang paling dahsyat yang menimpa Rasulullah SAW? Maka disebut satu hari Uqbah bin Abi Mu'id. Tuan-tuan, Uqbah bin Abi Mu'id juga lagi namanya, pernah datang kepada Rasulullah SAW. Dia lilit leher Nabi, kemudian dia cekik Nabi. Cekik ni bukan cekik tinggal tu. Cekik ni memang cekik nak menghentikan nafas Rasulullah SAW. Abu Bakar nampak, Abu Bakar tolak Uqbah bin Abi Mu'id. Abu Bakar kata apa? Ataqtuluna rajulan an yaqulu rabbi Allah. Abu Bakar kata, adakah kamu nak bunuh seorang lelaki? Seorang lelaki hanya dia ini menyebut Tuhannya adalah Allah. Bukannya dia curi harta kamu, bukannya dia ambil duit kerajaan, bukannya dia buat penyelewengan dan sebagainya. Bukan, semua itu bukan. Hanya kerana dia menyebut Tuhannya adalah Allah, takkan sebab tu je kamu nak bunuh seorang lelaki ini. Tuan-tuan, itulah beberapa peristiwa yang diterima oleh Rasulullah SAW. Nabi tak ikut berhijrah ke Habsyah. Sebab apa? Apa-apa berkaitan keputusan yang dibuat oleh Rasulullah SAW adalah daripada wahyu dan juga arahan Allah SWT. Maka Nabi duduk dan kekal di Mekah, dan Nabi terima perkara-perkara yang sebegini hari-hari, tuan-tuan. Hari-hari. Bukan kita dengar peristiwa ni, lepas tu lepas minggu tenang, lepas tu jadi lagi. Tidak.
peristiwa ini yang berlaku kepada Rasulullah SAW ini adalah hari-hari dalam keadaan orang Islam ditindas, pergi berhijrah, Nabi kena lagi dekat kota Mekah. Allah mendatangkan sinar kepada umat Islam. Bila sebut sinar kepada umat Islam ini, dia merujuk kepada peristiwa keislaman Hamzah. Tuan-tuan, dalam keadaan kalut, nampak susah orang Islam ni, Allah datangkan sinar kepada umat Islam dengan keislaman Hamzah. Apa yang berlaku pada tahun 6 kenabian. Bila sebut tahun 6 kenabian, bermaksud Rasulullah berumur 46 tahun. Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40, tahun 6 kenabian. Jadi 40 tambah dengan 6, 46 tahun. Antara riwayatnya, Sayyidina Hamzah masuk Islam, tuan-tuan. Sayyidina Hamzah masuk Islam. Apa peristiwa dia? Satu hari Rasulullah SAW, Nabi duduk di Bukit Safa, tak buat apa, tak ganggu apa-apa pun. Abu Jahal datang, dia menyapa Rasulullah SAW. Dia kata, "Hai Muhammad, hari ni tak ada perkara pelik ke yang kau nak buat?" Orang tak kacau kita, tuan-tuan. Kita tengah makan dekat Al-Salam ke, dekat Al-Falah ke, tiba-tiba datang kawan ni, dia sapa daripada jauh, pergi ejek kita ataupun sindir kita. Tak ada apa-apa pun. Kemudian dia datang dekat dengan Rasulullah SAW. Dia pukul kepala Nabi dengan batu hinggalah terhantuk dan berdarah. Tuan-tuan, bila kita dengar ni, kita jangan anggap Rasulullah SAW ini lemah. Mesti Nabi lemah, kan, duduk di masjid dia pegang tasbih ke. Bukan. Nabi tak buat pun. Nabi tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW lah yang paling kuat dan gagah. Buktinya apa, tuan-tuan? Rasulullah pernah sparring one by one. Dengan siapa? Dengan Rukanah. Rukanah ni siapa? Dia ni adalah ahli gusti Mekah. Ahli gusti Mekah. Dia kata, "Wahai Muhammad, kalau kau boleh kalahkan aku bagikan kamu 100 ekor kambing." Itulah, ada hadiah dia. Dia lawan dengan Rasulullah SAW, kalah Rukanah ni. Rukanah kata, "Nak sparring kali kedua. Tadi mungkin tak ready lagi." Macam tu. Tadi mungkin tak ready, baru nak padan-padan. Ni betul-betul punya. Lawan kali kedua pun kalah. Tambah lagi ajar. Kali ketiga dia lawan dengan Rasulullah SAW, Nabi menang, tuan-tuan. Nabi menang. Maka ketika itulah Rukanah yakin bahawa sesungguhnya Muhammad ini adalah pesuruh Allah, yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada dia. Kemudian dia masuk Islam, tuan-tuan. Rasulullah bagi balik hadiah itu semua tu kepada dia. Ambil balik Rukanah. Rasulullah tak nak pun hadiah tersebut. Yang Nabi nak adalah keislaman Rukanah tersebut. Nabi lah yang paling kuat. Tapi Nabi tak balas, tuan-tuan. Manusia ni kalau dia boleh balas orang tu, boleh buat jahat dengan orang tu, tapi dia tak buat, tuan-tuan, orang ni hebat. Dia boleh aniaya orang tu, tapi dia tak buat, tuan-tuan. Ini adalah salah satu akhlak yang hebat daripada Rasulullah SAW. Kemudian apa yang berlaku? Orang nampak peristiwa itu. Antara yang nampak adalah hamba perempuan Abdullah bin Jud'an. Dia nampak, tuan-tuan. Dia nampak, dia pergi kepada Sayyidina Hamzah. Ini apa? Ini adalah peranan yang dimainkan oleh perempuan. Maksud apa? Dia repot. Bagus juga peranan ni. Dia nampak Sayyidina Hamzah yang baru balik dari riwayat berkata balik daripada memburu dalam keadaan busur panah masih lagi dia galas. Apa yang dia kata? Dia datang kepada Sayyidina Hamzah. Dia kata, wahai Hamzah, sesungguhnya anak saudara kamu telah dipukul dan dicederakan oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Ketika itu, tuan-tuan, orang baru balik penat-penat memburu. Tengah memburu, ada riwayat beritahu buru singa, tuan-tuan. Kita setakat apa? Setakat buat jerat ayam hutan. Itu level kita lah. Level kita. Dia memburu singa dalam keadaan baru balik, tuan-tuan, penat semua. Tiba-tiba orang mengadu anak saudara dia dipukul. Apa yang Hamzah buat, tuan-tuan? Dia terus pergi
ke tempat Abu Jahal. Masa tu Abu Jahal dengan kawan-kawan dia lah, pimpinan-pimpinan dia. Dia datang, dia terus pukul dulu tuan-tuan. Dia tak ada tanya dulu, tuan ke yang pukul anak saudara saya? Dia tak ada macam tu, dia tak ada diplomasi. Dia pun sama juga, hebat macam Abu Jahal juga. Dia pun pukul Abu Jahal, dah tergolek orang tu, baru dia tanya, kau ke yang pukul Muhammad? Nampak tuan-tuan? Dia pukul dulu baru dia tanya. Dia tanya, kau ke yang pukul Muhammad? Dia kata, sesungguhnya, dia bagi tahu, dia sebut satu perkataan tuan-tuan. Perkataan ini kata, sesungguhnya kalau kamu menentang dia, aku bersama dengan dia dan aku mengiyakan ucapan dia. Aku mengiyakan ucapan dia. Dia tak mengucap ke apa, dia tak syahadah. Cuma disebutkan satu perkataan yang ketika itu didorong dengan emosi. Didorong dengan emosi, bahawa sesungguhnya kerana Abu Jahal ini melecehkan anak saudara dia. Maksudnya apa kan? Mula-mula tu dia ikut Rasulullah SAW atas dasar kekeluargaan, ego dia. Tapi lama kelamaan cahaya Islam mula menyerap kepada dia dan dia ikhlas untuk menerima Islam ini tuan-tuan. Dia ikhlas menerima Islam ini, maka Rasulullah SAW sangat gembira. Nabi sangat gembira, Nabi sangat suka. Sebab apa tuan-tuan? Nabi tak ada ayah, tak ada mak, tak ada adik-beradik. Tiba-tiba salah seorang bapa saudara dia masuk Islam. Nabi cukup gembira dan suka. Nabi cukup gembira dan suka, sehinggalah nanti kita tengok bila hari kewafatan Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, bagaimana Rasulullah SAW berjujuran air mata yang sangat terlampau. Tapi tak ada sampai berguling menjerit-jerit tuan-tuan. Tak ada sampai menyalahkan takdir. Nabi sangat sedih dengan kewafatan Hamzah pada hari kematian dia. Yang orang kata, kalaulah orang tak kenal tanda yang ada pada Hamzah, maksud tanda apa? Tanda lahir lah. Tanda lahir macam kita, macam saya ada paruh jahit kat sini kan. Kalaulah orang tidak mengenal tanda yang ada pada Sayyidina Hamzah, maka orang tidak akan mengetahui pun itu adalah mayat ataupun jenazah Sayyidina Hamzah. Banyak orang bagi tusukan kepada dia tuan. Dia dah mati, dah wafat pada ketika itu. Orang Quraisy ni buat apa? Pemimpin-pemimpin Quraisy ni dia buat apa? Dia rosakkan jenazah orang Islam. Yang selainnya ada yang dipotong telinga, dicacatkan tuan-tuan. Dicacatkan. Islam sangat melarang perkara itu tuan-tuan. Kemudian kita akan lihat nanti bagaimana keislaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Panjang juga, dalam lebih kurang 5 muka surat, panjang cerita dia. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, InsyaAllah. Kita dah selesai dah hari ini. Bagaimana kita lihat peristiwa selepas hijrah ke Habsyah, apa yang dilalui oleh Rasulullah dalam keadaan kekalahan, dan banyak kita lihat bagaimana orang Islam ini ditindas. Allah hadirkan keislaman. Siapa dia? Dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Bagaimana kita akan lihat keislaman dua ini. Kerana itulah pengarang kitab kita masukkan tajuk khas semata-mata keislaman Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan tengoklah sebab apa? Sebab dua orang ini adalah panglima di kalangan orang Islam. Bila dimasuknya dua orang Islam ini, lagi-lagi Sayyidina Umar dengan tindakan drastik dia dalam dakwah, kita akan tengok nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sekadar itu yang baik datang dari Allah. Yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Asbab daripada kita mendengar sirah Nabi, Allah Subhanahu wa taala hadirkan rasa cinta kita kepada Nabi dan menghimpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan para nabi dan para rasul, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sedekah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Jadikanlah kubur kami daripada taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah proses timbangan mahsyar kami. Ihsanlah kami semasa proses timbangan mahsyar kami nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu. Siapa? Abu Jahal. Tak, bukan. Abu Jahal ni individu lain.